Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Saya Imanur Hizam berlaku sebagai pengacara majlis untuk hari ini, ingin menjemput penceramah-penceramah hebat untuk memberikan ceramah politik sempena PRN Johor pada kali ini. Jadi anda dipersilakan untuk komen, like dan share kepada ramai-ramai lagi ahli keluarga, sanak saudara dan juga sahabat-sahabat supaya semua boleh mendapat manfaat. Jadi penceramah yang pertama yang ingin saya menjemput adalah saudara Muzaffar Ra'il yang merupakan Naib Ketua Pemuda UMNO bahagian Iskandar Puteri. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan, puan-puan, sahabat-sahabat sekalian. Saya adalah salah seorang anak muda di negeri Johor. Anak muda di negeri Johor yang terkesan dengan impak pertukaran kerajaan pada tahun 2018. Sahabat-sahabat sekalian, saya minta sahabat-sahabat sekalian meminjamkan sekejap telinga dan mata sahabat-sahabat sekalian untuk mendengar sedikit perkongsian yang saya ingin kongsikan. 2019, rakan-rakan saya menyalahkan saya. Kenapa saya tak terangkan kepada mereka betul-betul? Kenapa saya tidak menceritakan mereka keadaan sebenar negara? Sampaikan mereka memilih untuk pangkah kerajaan Pakatan Harapan yang menjanjikan banyak perkara pada ketika itu. Sahabat-sahabat sekalian, sekali lagi saya mohon untuk sahabat-sahabat meminjamkan mata dan telinga untuk mendengar perkongsian saya pada hari ini berkenaan dengan apa yang kita akan kongsikan, apa yang akan Barisan Nasional tawarkan untuk orang muda utamanya. Kita sebagai orang muda, pastinya kita mahu sesuatu yang kerajaan boleh bagi pada kita. Tempoh hari, Kerajaan Barisan Nasional di bawah Datuk IR Hasni Muhammad telah menceritakan beberapa ikhtiar Barisan Nasional Johor apabila kami dapat menubuhkan kerajaan pada 12 hari bulan Mac 2022 nanti, kita akan buat antara yang terpenting agenda besarnya, dalam 5 agenda besar, salah satu agenda besarnya adalah tentang agenda orang muda Johor. Agenda orang muda Johor ini akan memberikan peluang yang sangat besar, peluang dan ruang yang sangat besar untuk orang-orang muda di Johor. Selain daripada ekonomi, yang memang kita sedia maklum, semua orang perlukan ekonomi. Semua orang perlukan kitaran ekonomi yang baik. Semua orang perlukan pemimpin yang mampu mentadbir untuk membina sebuah ekonomi negeri yang baik. Sebelum 2018, sahabat-sahabat sekalian, kita melihat Johor sebuah negeri yang unggul. Johor menjadi sebuah negeri yang disegani, bukan sahaja di Malaysia tetapi di dunia. Kita menjadi tarikan pelabur-pelabur luar seperti negara China. Saya orang Iskandar Puteri, sahabat-sahabat sekalian. Saya merasa impaknya pelabur-pelabur besar masuk ke dalam kawasan saya. Forest City masuk di kawasan saya. Beberapa tahun yang lama, Pelabuhan Tanjung Pelepas masuk ke kawasan kami. Legoland masuk ke kawasan kami. Ini adalah kerana kepakaran pemimpin-pemimpin kita berjaya menarik pelabur masuk melabur dalam negeri. Apa impaknya kepada negeri kita? Peluang-peluang pekerjaan ditawarkan pada anak-anak muda. Anak-anak muda tidak perlu lagi pergi ke negeri lain. Tak perlu lagi pergi berhijrah ke Kuala Lumpur. Mereka boleh tinggal di Johor, bekerja dengan gaji yang lumayan. Sahabat-sahabat sekalian, kawan saya antara orang yang merasa impak dengan Forest City datang ke tempat kami. Dia ditawarkan bekerja di Forest City dengan tawaran gaji belasan ribu ringgit sebulan. Tapi apa yang berlaku? 2019 dia dinasihatkan untuk meletakkan jawatan. Kerana apa? Kerana ekonomi mula tidak stabil. Pelabur-pelabur luar mula kurang yakin pada kepimpinan kerajaan pada ketika itu. Kita mahu kerajaan yang stabil. Apabila kerajaan stabil, apabila kerajaan ini dibina dengan kelebihan majoriti yang tinggi, maka orang mudalah antara yang akan mendapat kelebihan yang banyak. Dalam ikhtiar Johor juga, Datuk Ayah Rasni, dia menceritakan akan menawarkan 100,000 peluang pekerjaan. Yang pastinya ini akan memberi peluang lebih besar untuk anak-anak muda Johor bekerja di negeri sendiri. Dapat bekerja di negeri sendiri, dapat melihat ibu bapa sendiri, tak perlu nak berjauhan dengan keluarga, dengan anak isteri dan ibu bapa.
kita sendiri boleh membina ekonomi di negeri kita sendiri. Di Iskandar Puteri sendiri, calon kita N49 Kota Iskandar, Tok Panda Ahmad juga membina ikhtiar Kota Iskandar. Di mana kalau hari ini ada rakan-rakan saya daripada Kota Iskandar yang dengar, saya nak beritahu pada sahabat-sahabat sekalian, antara yang Tok Panda Ahmad, Barisan Nasional Iskandar Puteri tawarkan, kita akan berikan kursus kahwin dengan tajak 50% kepada pasangan-pasangan yang mahu melangsungkan pernikahan untuk kali pertama. Kita juga menawarkan untuk membina sebuah youth hub, hub perniagaan belia, tempat berkumpul belia, di mana di situ semua adalah tentang belia. Orang yang berniaga di situ adalah belia, di situ juga adalah tempat untuk mengumpulkan para belia, dan di situ jugalah akan jadi tempat rumah rehat pada pemandu-pemandu e-hailing seperti Grab, Foodpanda dan sebagainya. Kita mahu memastikan bahawa orang muda tidak ketinggalan. Orang muda akan mendapat yang terbaik daripada kerajaan Barisan Nasional yang akan dibina pada 12 hari bulan 3 2022. Saya merayu pada sahabat-sahabat sekalian agar berilah sokongan kepada Barisan Nasional. Kemenangan Barisan Nasional pada 12 hari bulan 3 2022 nanti adalah kemenangan kita. Kemenangan kita orang muda. Agenda besar dalam apa yang Datuk Hasni bentangkan, ia merangkumi orang muda. Mereka ada agenda orang muda Johor. Dalam masa sama, Datuk Hasni bentangkan juga agenda perumahan. Di mana baru-baru ini kerajaan negeri Johor di bawah pentadbiran Hasni Mohamad telah mewujudkan satu perbadanan perumahan Johor yang memfokuskan untuk membina rumah-rumah murah Johor. Rumah-rumah yang mampu dimiliki oleh belia-belia di negeri Johor. Selain itu, kerajaan negeri juga fokuskan kepada kemahiran. Kemahiran ini untuk siapa, sahabat-sahabat sekalian? Untuk kita orang-orang muda Johor. Apabila kita dapat adaptasi dengan dunia sekarang yang sentiasa mahukan perubahan, yang sentiasa berubah mengikut metode zaman dengan begitu pantas, kita perlu tingkatkan kemahiran. Dan kerajaan negeri Barisan Nasional akan ditubuhkan nanti mengambil komitmen agar sahabat-sahabat orang-orang muda Johor sekalian mampu untuk upgrade diri melalui kursus kemahiran yang kerajaan negeri akan tawarkan nanti. Status 1000 peluang pekerjaan, kalau kita tak ada kemahiran dalam pekerjaan yang ditawarkan, kita boleh masuk dulu untuk membina kemahiran berdasarkan keperluan-keperluan yang ada di negeri Johor. Sahabat-sahabat sekalian, Barisan Nasional, saya sebagai orang muda, saya tak nak hipokrit. Barisan Nasional memang tidak sempurna. Tapi percayalah, kita adalah yang terbaik dalam banyak-banyak parti yang bertanding. Kita telah buktikan kita parti yang setia. Kadang-kala ada masanya kita terkilaf. Dan kita telah buat muhasabah. Saya sebagai orang muda dalam Barisan Nasional akan pastikan perubahan demi perubahan akan berlaku dalam Barisan Nasional. Parti Barisan Nasional akan sentiasa mengutamakan orang muda. Ini janji saya, salah seorang orang muda yang berada dalam Barisan Nasional. Kita lihat sendiri sekarang, Parti Barisan Nasional sudah mula memberi ruang yang luas kepada orang-orang muda untuk menjadi calon wakil rakyat. Malah, dalam ikhtiar Johor, Datuk Hasni menjanjikan satu program Dewan Muda Johor yang membina, yang melatih anak-anak muda menjadi memahami skop ataupun undang-undang di Dewan Undangan Negeri. Mereka ini, salah seorang daripada mereka akan diangkat menjadi calon Dewan Undangan Negeri ataupun wakil rakyat sebenar pada masa akan datang. Ini adalah komitmen yang besar. Memberi peluang suara orang muda berkumandang di Dewan Undangan Negeri. Ini yang kita mahukan. Malah sekarang ini kalau tengok mana-mana ikhtiar Johor, mana-mana calon-calon wakil rakyat tidak akan langsung ketinggalan bercakap tentang orang muda. Bagilah peluang pada Barisan Nasional sekali lagi untuk membina kerajaan stabil. Ini bukan kerajaan Johor yang sebenar, sahabat-sahabat sekalian. Kerajaan Johor sebenar adalah kerajaan Johor sebelum 2018. Johor telah sinonim dengan nombor 1. Tapi malangnya di akhir-akhir tahun ini, selepas 2018, kita jatuh pada nombor 8. Apakan daya, sahabat-sahabat sekalian, saya minta sahabat-sahabat sekalian fikir dan nilailah. Bandingkanlah calon-calon yang berada di tempat kalian. Jangan sesekali kita korbankan masa depan kita. Yang lepas saya berkempen untuk Tok Panda Ahmad di Kota Iskandar. Saya berjumpa dengan pengundi-pengundi Cina. Saya ini adalah jentera pilihan raya pada PRU 14, 13 dan 12.
Tapi saya lihat untuk PRN Johor ini, PRN Johor yang ke-15 ini, saya lihat momentum bangsa rakan-rakan kita daripada bangsa Cina memberikan sokongan penuh. Kalau PRN 14, tuan-tuan, kita pergi walkabout, edar flyers pun, bangsa Cina menolak kita punya bahan kempen. Tapi kali ini, rakan-rakan kita dari bangsa Cina sanggup menggantungkan banner di kedai-kedai makan mereka. Sanggup suruh staf-staf mereka pakai baju BN. Untuk apa, sahabat-sahabat sekalian? Untuk pastikan kerajaan BN akan ambil balik negeri Johor, membina kerajaan yang stabil, ekonomi stabil dan perniagaan mereka akan berkembang maju. Begitulah juga kita. Lihatlah pada masa depan anak cucu kita, ini bukan zaman untuk cuba-cuba lagi. Kita menilailah, kita lihatlah sejarah kepimpinan sebelum ini. Politik bukan sekadar memberi barang bantuan. Politik bukan sekadar bermain di TikTok. Politik bukan sekadar mencari populariti. Mengundi orang politik, mengundi wakil rakyat bukanlah sekadar mengundi orang yang popular. Tapi lihatlah pada orang yang bekerja. Dan politik, pentadbiran sebuah kerajaan tidak mampu ditadbir dengan seorang yang bagus. Tetapi ia mampu ditadbir dengan satu tim yang besar yang bagus. Seperti mana tim Barisan Nasional yang mempunyai pemimpin berpengalaman dalam masa sama memberi ruang pada idea-idea baru. Pemimpin muda yang dicalonkan kali ini untuk bergabung tenaga, idea baru dan pengalaman digabungkan insya-Allah dengan izin Allah. Sahabat-sahabat sekalian, Kerajaan Johor Barisan Nasional di bawah Datuk Ayar Hasni Muhammad ini, kita akan bina sebuah kerajaan yang kukuh. Kerajaan Johor yang kembali nombor 1, kerajaan Johor yang mampu menarik pelabur luar dan kerajaan Johor yang stabil. Kita akan jadi bangsa Johor sehebat kelab bola kita, Johor Darul Ta'zim. Jadi sekali lagi, sahabat-sahabat sekalian, saya merayu untuk kita bersama-sama, jangan korbankan masa depan kita, jangan korbankan masa depan anak cucu kita. Sekali kita salah pangkah, 5 tahun kita merana. Kita bersyukur, Tuhan menolong kita, kerajaan 22 bulan, tumbang kerana bergaduh sama mereka. Kita mampulah repair sedikit dengan kerosakan-kerosakan yang mereka telah buat. Tetapi, sahabat-sahabat sekalian, tetap banyak perkara-perkara yang kerajaan BN dah buat tidak mampu kita laksanakan agenda-agenda kita sebelum ini. Saya merayu pada sahabat-sahabat sekalian, berilah undi pada Barisan Nasional. Percayalah, kami memang tidak sempurna, tapi kami sentiasa melakukan yang terbaik. Kami janji, kita akan angkat pemimpin yang berintegriti. Orang muda Johor, orang muda Barisan Nasional akan pastikan hanya pemimpin yang bersih dan pemimpin muda yang bagus-bagus, pemimpin muda yang terbaik, mempunyai idea-idea yang lantang, idea-idea yang luar biasa, mesti diangkat menjadi pemimpin besar dalam Barisan Nasional. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Makmur Johor. Terima kasih kepada penceramah kita yang pertama. Sekarang kita masuk kepada penceramah kita yang kedua. Yang saya ingin menjemput sekarang ini iaitu saudara Ahmad Asif yang juga merupakan Ketua Penerangan Pemuda UMNO Johor Bahru. Terima kasih. Dijemput. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, salam makmur Johor, salam kestabilan masa depan untuk semua masyarakat rakyat Johor yang saya kasih lagi dihormati. Terlebih dahulu saya ucapkan ucapan terima kasih kepada BN Communication kerana memberikan kesempatan di atas ruang dan peluang yang ada ini untuk kita berbicara, mengolah beberapa isu-isu yang berlaku berhubung dengan isu pilihan raya negeri Johor, insya-Allah. Jadi terlebih dahulu hari ini kita perlu tahu pilihan raya negeri Johor, mengapa dan kenapa ia berlaku. Saya percaya hari ini saya dapat hadir bersama tuan-tuan pada waktu ini kerana adanya kestabilan. Kerana saya mampu berdiri dengan stabil di sini, tuan-tuan yang sedang melihat juga kerana ada kestabilan pada diri, maka boleh melihat kita tidak berada di hospital dan sebagainya. Maka itulah sebabnya tuan-tuan, sebab kalau kita melihat dalam tempoh berkempen sehingga hari ini, di kalangan pengundi-pengundi di luar sana masih ada lagi yang bertanya mengapa dan kenapa berlakunya pilihan raya negeri Johor. Kita maklum pilihan raya itu adalah satu proses yang tidak akan berlaku di semua negeri, negara dan sebagainya. Cuma di Johor hari ini, ataupun bukan sahaja di Johor, tetapi apa hakikat yang sebenar yang telah berlaku di negara kita Malaysia ialah satu perkara yang telah lama hilang, iaitu berkaitan dengan
stability. Kita mulakan di Negeri Melaka, kestabilan demi kemakmuran, dan isu pokok yang sama juga yang masih lagi dibawakan di Negeri Johor, iaitu kestabilan masa depan. Kerana kalau kita lihat hari ini tuan-tuan, sebelum kita berbicara tentang manifesto, kita berbicara tentang perjuangan parti-parti yang bertanding di Johor, sehingga melibatkan untuk kali pertamanya kita ada pejuang, kita ada muda, itu tak termasuk lagi Perikatan Nasional dan Pakatan Harapan dan sebagainya. Hari ini kita perlu tahu, masyarakat pengundi di Negeri Johor itu perlu tahu bahawa pilihan raya ini ada untuk memberikan kestabilan kepada negeri Johor dan masyarakat serta rakyat negeri itu sendiri. Kalau kita lihat tuan-tuan, hari ini bagaimana pilihan raya negeri itu berlaku sewaktu di Sidang Dewan Undangan Negeri Johor, selepas pembentangan belanjawan dilakukan, satu isu yang dibawa iaitu isu Majlis Tindakan Daerah yang dibawakan. Ketika itu berlaku pengundian dan kerajaan kita mengalami sesuatu yang sukar untuk diterima apabila undi itu terikat pada keputusan 27 sama. 27 di blok kerajaan, 27 di blok pembangkang. Sehingga memaksa Speaker Dewan pada ketika itu untuk terlibat sama untuk mengundi. Dan mujurlah pada ketika itu Speaker Dewan juga mengambil keputusan untuk bersama di pihak kerajaan, iaitu menolak usul yang sebenarnya ditimbulkan, yang dibangkitkan oleh pihak pembangkang. Situasinya begini tuan-tuan, sekiranya hari ini kerajaan mempunyai banyak dasar-dasar atau manifesto, tidak kira dari Barisan Nasional maupun Pejuang maupun parti-parti lain, tetapi bila tidak ada kestabilan di dalam Dewan, bila tidak ada kestabilan di dalam menyokong usul yang digagaskan, maka akan berlaku kekecelaruan. Segala perjuangan kebaikan ekonomi, sosial politik yang dibawakan itu tidak dapat dilaksanakan. Kerana apa? Undian tidak dapat dicapai di dalam Dewan. Kita ambil contoh yang cukup mudah. Setelah Melaka, Barisan Nasional menang dengan majoriti yang baik, hari ini saya percaya tidak berlaku lagi isu-isu atau polisi-polisi dan dasar-dasar yang baik yang tidak dapat diketengahkan. Kerana apa? Kestabilan itu ada di sana. Itu perkara pokok yang hari ini saya percaya pengundi-pengundi di Negeri Johor perlu ambil tahu, perlu peka. Kita perlu melihat bahawa untuk masa depan Johor, sahabat-sahabat saya, saudara-saudara saya bangsa Johor, kita perlu memilih kepada pimpinan yang boleh menjanjikan kestabilan dan bukan menjanjikan bulan dan bintang. Kalau kita lihat hari ini, satu contoh yang saya boleh berikan, untuk mengemudi sesebuah kereta api, kita perlukan kepala yang baik. Bahkan untuk Barisan Nasional, alhamdulillah kita telah umumkan poster boy kita, iaitu bekas Menteri Besar kita, Datuk Seri Hasni sendiri, yang mana kita tidak ada segan silu menyatakan bahawa beliau lah yang akan meneruskan kesinambungan perjuangan yang telah dilakukan sebelum ini. Tetapi sehingga hari ini, kita bertanya kepada rakan-rakan pembangkang, khususnya Pakatan Harapan, Perikatan Nasional, Pejuang Muda, siapakah calon poster boy mereka? Balik-balik mereka menggunakan poster boy, bukan poster boy, orang luar yang tak bertanding dengan kita, Abah. Kita tak kata Abah tak sayang kita. Tapi kalau Abah betul-betul sayang kita, Abah pun tahu sebenarnya Barisan Nasional itulah yang paling baik. Sebab kita lihat di Johor Bahru, naratif yang dimainkan mereka ialah Abah prihatin. Namun sehingga hari ini kalau kita lihat tuan-tuan, punca kepada perpecahan berlakunya masalah-masalah di Johor itu sendiri bermula dari Parti Perikatan Nasional Pembangkang yang tidak bersetuju satu Dewan. Seringkali kita diugut, seringkali ahli-ahli yang berhormat kita menerima ugutan-ugutan daripada mereka sehingga menyebabkan kestabilan itu tidak mampu untuk dicapai. Orang kata kalau mencari tempat mandi, pertama teluk, kedua pantai. Kalau mencari pemimpin negeri, biarlah elok dan juga pandai. Jadi sahabat-sahabat, tuan-tuan yang saya kasih sekalian, inilah masanya Johor memilih. Pada 12 bulan Mac, hari Sabtu nanti, saya kira lebih kurang 9 hari lagi, Johor perlu untuk buktikan suara apa yang mereka inginkan melalui mengundi calon-calon yang mereka rasa ada wibawa, calon-calon yang mereka yakin mampu memberi kestabilan kepada negeri Johor kita ini. Kalau kita lihat tuan-tuan, saya ingin bawakan manifesto di tempat saya sendiri, JB Johor Bahru di kawasan N44 Lakin. Kita mengetengahkan calon orang muda, Ketua Pemuda Negeri Johor, merangkap Ketua Pemuda Johor Bahru itu sendiri, Saudara Muhammad Hairi bin Muhammad Shah. Beliau merupakan orang Johor Bahru sendiri, orang tempatan. Bahkan beliau selalu melaungkan dari dahulu lagi, izinkan anak JB berkhidmat untuk orang JB. Kerana situasi lokaliti di Dun Lakin hari ini melibatkan pertembungan 6 penjuru.
dia di dalam pilihan raya negeri Johor ni sebenarnya banyak perkara yang pertama kali berlaku. Untuk pertama kalinya kita ada pilihan raya negeri, untuk pertama kalinya melibatkan 6 penjuru, untuk pertama kalinya ada parti-parti yang ingin bertanding, terlibat sama dalam proses demokrasi ini. Jadi terlalu banyak perkara yang pertama kalinya. Namun yang menyedihkannya pula bagi negeri Lakin dan menggembirakan rakyat ataupun masyarakat Lakin, daripada 6 calon yang bertanding ini, hanya seorang saja merupakan anak tempatan. Dan itulah yang datang daripada Parti Barisan Nasional, Saudara Muhammad Hairy Muhammad Shah. Kita orang JB, itulah dia punya yang selalu disebutkannya, izinkan anak JB berkhidmat untuk orang JB. Itulah yang dia mohon daripada pengundi-pengundi di Lakin. Dan hari ini manifesto yang dibawakannya juga cukup menarik, mengetengahkan tentang JB kita. Kita orang JB, kita kata tentang JB kita. JB kita ini dia menyentuh tentang 6 trust yang dibawakan, menyentuh kepada perkara-perkara penting dalam pembangunan lokaliti di Johor, khususnya lokaliti di Lakin sebenarnya. Yang pertama kita bicara tentang jalinan ekonomi. Kalau kita lihat di kawasan Lakin, di Pasar Kampung Melayu yang telah dibangunkan dahulu, ingin diperkasakan menjadi sebagai hub IKS untuk membantu orang-orang kita berniaga. Kemudian di Bandar Baru Uda, saya percaya maupun tempatan ataupun dari luar, jika datang ke Bandar Baru Uda, ibarat pusat fashion. Jenama tudung saya kira semuanya ada. Orang rumah saya pun kalau hari raya memang ke sana. Nak beli baju, beli tudung, jekel, apa segala-galanya di sana. Cuma dia belum dikomersialkan lagi, maka kita nak jenamakan dia menjadi Bandar Baru Uda sebagai hub fashion selatan. Itu dari segi J ni berkaitan jalinan ekonomi. Kita ada belia. Dari segi JB yang dikatakan sebagai B sebagai belia itu, kita percaya sumbangan orang muda, maka kita perlu mewujudkan aktiviti-aktiviti yang sihat kepada belia dan orang muda kita. Kita akan perkenalkan Port Orang Muda. Port Orang Muda ini dia bertujuan sebagai pusat kegiatan ekonomi, sukan dan juga e-games, e-sport atau e-games yang sangat terkenal bagi generasi-generasi anak muda-muda kini. Dan selain itu juga kita akan bawakan satu port rider e-hailing. Banyak anak-anak muda memandu GrabFood, PandaFood dan sebagainya. Saya kira sudah jadi sangat relevan untuk ada satu tempat yang akan nanti insya-Allah kita sediakan untuk mereka. Selain itu, JB kita K, kita menyentuh aspek kesihatan dan keselamatan. Alhamdulillah calon kita memahami isu-isu setempat, dan kalau kita lihat di Kampung Kurnia tidak ada lagi klinik yang didirikan. Maka dalam manifesto untuk masyarakat penduduk Lakin, kita merancang dan untuk membina sebuah klinik kesihatan bagi masyarakat kampung di kawasan Kampung Kurnia. Selain daripada itu, dalam soal keselamatan untuk di Lakin, ke arah menjadikannya sebagai bandaraya yang selamat, kita akan perjuangkan membina sebuah sistem pengawasan kamera litar tertutup CCTV selari dengan konsep Johor Bahru sebagai bandaraya yang selamat. Kami tak menafikan selain kesihatan, belia jalinan ekonomi yang telah disebutkan, ada satu lagi faktor trust yang saya kira amat penting untuk kita perjuangkan, iaitu soal institusi pendidikan. Kalau kita lihat di kawasan Lakin atau di Uda, alhamdulillah kita mempunyai suatu kerajaan menetapkan wujudnya sekolah berprestasi tinggi. Alhamdulillah di Sekolah Kebangsaan Bandar Baru Uda, antara sekolah kebangsaan yang terawal di negara kita di Malaysia yang mendapat pengiktirafan sekolah berprestasi tinggi. Maka kita ingin bangunkan perkembangan pendidikan dan pendijilan digital. Misalnya melalui kelas tuition yang percuma, misalnya bantuan UNTAP kepada masyarakat B40 untuk memudahkan pembelajaran secara online yang dikatakan dalam pendigitalan pendidikan. Selain itu, dalam isu tanah, kami bawakan tentang perumahan tanah Melayu. Kita lihat bagaimana kita nak kembali memperkasakan lingkaran Melayu. Dan juga selain daripada tanah industri yang telah luput pajakan di kawasan perumahan, untuk menjadikannya sebagai rumah mampu milik untuk anak muda di Johor Bahru. Dan akhir sekali, tuan-tuan, pastinya persoalan agama yang kami bawakan. Yang mana untuk rumah ibadah di kawasan Lakin, kita ingin melestarikan ekonomi mereka melalui penggunaan solar yang boleh menjana kepada ekonomi masjid dan surau di kawasan itu, selain memperkasakan rumah ibadah yang lain. Jadi hari ini, tuan-tuan, inilah manifesto lokaliti yang kita bawakan. JB, kita orang JB, izinkanlah saudara Hairy kita, anak muda, orang asal memang di Johor Bahru, sekolah rendah, pendidikan sehingga ke menengahnya di sana, diberikan peluang
untuk membangunkan, untuk bersama-sama mewujudkan keadaan yang lebih baik bagi kawasan Lakin khususnya dan negeri Johor keseluruhannya. InsyaAllah tuan-tuan, saya percaya kita punyai banyak pilihan di luar sana, tapi seperti yang telah saya katakan tadi, hari ini Barisan Nasional yang pertamanya telah mewujudkan kestabilan untuk semua, dan yang kedua dari segi perancangannya kita lihat misi dan visi parti Barisan Nasional yang jauh ke hadapan melalui pimpinan Menteri Besar kita sendiri, Datuk Seri Hasni Mohamad. Justru besar harapan saya tuan-tuan, suatu hari mengundi nanti, keluarlah, bahkan sebarkanlah kepada rakan-rakan kita, saudara mara kita untuk mengundi biru yang asli, logo Dacing. Logo Dacing kita ni bukan kerana apa, tapi kerana kestabilan yang boleh diberikan, tapi kerana kalau kita lihat bukti-bukti pemerintahan yang lepas, agenda perubahan yang dibawakan. Sebab hari ini saya tidak perlu nak mengecam, saya tidak perlu nak mengata tentang kegagalan-kegagalan Pakatan Harapan yang telah ada. Sebenarnya kita sudah lihat satu contoh yang jelas, kegagalan 22 tahun merintah, apa yang berlaku kepada agama kita, apa yang berlaku kepada bangsa kita dan negara kita. Justru tuan-tuan, akhir kata, undilah Barisan Nasional kestabilan masa depan. Assalamualaikum. Terima kasih kepada penceramah kita yang kedua sebentar tadi. Sekarang kita masuk kepada penceramah kita yang ketiga. Dan saya ingin menjemput iaitu saudara Muhammad Nazrin Nasha yang merupakan Ketua Penerangan Pemuda UMNO Kota Tinggi. Persilakan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Muhammad Nazrin Nasha bin Abu Samah, Ketua Penerangan Pemuda UMNO bahagian Kota Tinggi. Baiklah, pada hari ini saya akan mengulas sedikit dari sudut pandang saya dan juga sudut pandang saya sebagai pemuda UMNO, situasi terkini mengenai PRN Negeri Johor 2022 ini. Jika kita lihat, situasinya tentulah lebih mencabar dan lebih menarik kerana Negeri Johor merupakan negeri pertama yang menyaksikan undi automatik dan juga first water yang menjadi pengundi kepada penentu, menjadi pengundi kepada pemilihan DUN ahli Dewan, kepada DUN Undangan Negeri pada kali ini. Jadinya sudah tentu ia terdapat sedikit perbezaan jika dibandingkan dengan PRN sebelum ini, seperti yang berlaku di Melaka dan juga berlaku di Sarawak. Dan di sini juga lebih menarik lagi apabila di Johor kita dapat lihat parti-parti politik tertumpu di negeri Johor ini. Dan hari ini jika saudara dan saudari boleh lihat di luar sana, kita dapat menyaksikan banyak bendera-bendera baru yang kita tidak pernah lihat pada pilihan raya sebelum ini. Sebagai contoh, kita dapat lihat bagaimana parti daripada Sabah, iaitu Parti Warisan, parti-parti baru muda yang merupakan ini adalah pentas buat julung kalinya bagi parti muda untuk menunjukkan bagaimana penerimaan rakyat terhadap parti mereka. Dan ini sudah tentu sangat menarik kerana kita dapat lihat adakah parti-parti yang bertanding ini hanya sebenarnya mereka benar-benar mahu mentadbir urus ataupun mengetahui kerajaan negeri Johor, ataupun sekadar untuk mencuba ataupun sekadar untuk memperlihatkan kuasa mereka. Dan saya kalau ditanya pendapat pribadi saya, kita dapat lihat beberapa parti politik yang saya kira sebagai saingan utamalah dalam pilihan raya pada kali ini, iaitu kita dapat lihat Barisan Nasional, Perikatan Nasional dan Pakatan Harapan. Ini tiga parti besar yang menjadi tumpuan di setiap kerusi yang dipertandingkan itu. Jadinya suka saya di sini untuk mengingatkan ataupun untuk memberi nasihat dan juga pandangan kepada rakan-rakan seusia saya, orang-orang muda dan juga first voter di luar sana untuk membuat pilihan yang tepat pada 12 hari bulan nanti. Jika ditanya pendapat pribadi saya, sudah tentu pilihan yang terbaik adalah pilihan Barisan Nasional. Barisan Nasional adalah pilihan terbaik buat pengundi-pengundi di negeri Johor ini untuk dipilih pada 12 hari bulan nanti.
jika dibandingkan ya tuan-tuan dan puan-puan semua, parti-parti yang lain yang bertanding pada hari ini. Sebagai contoh, Pakatan Harapan kita telah pun memberikan peluang kepada mereka untuk mentadbir kerajaan selama 22 bulan. Tetapi mereka tidak dapat buktikan yang mereka mampu untuk mengurus tadbir dengan baik. Ada juga rakan-rakan saya di luar sana mengatakan bahawa mereka baru mentadbir 22 bulan. Apa kata kalau kita bagi peluang sekali lagi kepada mereka untuk kata orang membuktikan bahawa Pakatan Harapan itu mampu untuk mentadbir sesebuah kerajaan. Tetapi saya menyoal semula kepada mereka, selama 22 bulan itu kawan-kawan semua boleh tengok siapa yang mengetuai Pakatan Harapan. Yang mengetuai Pakatan Harapan adalah Tun Mahathir. Tun Mahathir itu adalah orang yang sama sewaktu beliau mentadbir negara di bawah Barisan Nasional. Mengapa di bawah pentadbiran Kerajaan Barisan Nasional, Tun Mahathir mampu untuk mentadbir urus kerajaan dengan begitu cemerlang, dengan track record yang sangat cantik, dengan pelbagai kejayaan-kejayaan yang kita ingat, kita dapat rasai sehingga ke hari ini. Namun, apabila Tun Mahathir berada di dalam Kabinet Pakatan Harapan, beliau tidak dapat membuat apa yang telah beliau buktikan semasa di Barisan Nasional. Ini membuktikan bahawa Pakatan Harapan sendiri tidak mempunyai tim yang kuat ataupun tidak mempunyai pasukan yang sehebat Barisan Nasional sewaktu ketika dahulu. Jadi, saya menyeru juga kepada rakan-rakan di luar sana, kita faham kali ini kita dapat lihat banyak kemunculan parti-parti baru. Sebagai contoh, parti muda yang kononnya meletakkan calon-calon muda, calon-calon yang kata orang membawa idea-idea baru. Saya nak ingatkan dekat sini, mereka yang bertanding di dalam parti-parti baru ini, sebagai contoh parti muda, ada yang satu calon ni seusia dengan saya. Sepanjang 27 tahun beliau hidup, beliau tinggal di Malaysia ini, berapa tahun sangatlah mereka ini, kita ini, saya ini dibantu oleh Pakatan Harapan, dibantu oleh parti-parti yang lain. Kita semua membesar dengan Kerajaan Barisan Nasional. Kita telah dibantu oleh Kerajaan Barisan Nasional sejak daripada dulu lagi. Itu telah membuktikan hanya Kerajaan Barisan Nasional yang mampu mengurus tadbir kerajaan dengan baik. Lihat, apabila kerajaan bertukar tangan, kita bagi mereka 22 bulan je. Cukup memperlihatkan bagaimana sebenarnya selama ini apa isu-isu yang mereka mainkan hanyalah taktik-taktik kotor politik mereka untuk mendapat tempat di dalam arena politik tanah air. Tetapi apabila rakyat telah memberikan peluang, mereka terbukti nothing. Mereka tidak mampu pun untuk mengurus tadbir dengan baik. Daripada segi ekonominya, daripada kesejahteraan rakyat, daripada segi pembangunan sosialnya, semuanya kucak-kacir. Sekarang apabila kita mengadakan PRN di negeri Johor ini, khususnya bagi kita lah di negeri Johor ini, saya berharap agar kawan-kawan, semua pengundi di luar sana yang layak untuk mengundi, agar kita membuat pilihan yang tepat. Kita jangan bereksperimen lagi. Kita jangan mencuba-cuba lagi. Kita jangan orang Johor jangan ungkal kita nak tukar-tukar lagi. Pilihan kita yang terbaik cuma satu. Barisan Nasional, kita pilih biru. Ingat, biru yang ori. Cuma inilah parti yang selama ini telah pun membela kita, yang telah pun memberikan kesejahteraan, memberikan layanan yang baik kepada kita semua rakyat Malaysia. Tidak kira kita daripada kelompok rakyat yang mana satu, tetapi setiap daripada kelompok ini, Kerajaan Barisan Nasional tidak pernah meninggalkan kita. Pasti akan ada bantuan, pasti akan ada inisiatif yang bersesuaian mengikut term-term dan mengikut kelompok-kelompok masyarakat kita. Jadi, saya menyeru sekali lagi kepada mereka yang di luar sana, kepada rakan-rakan, kepada abang akak semua yang akan mengundi pada 12 hari bulan nanti untuk memilih Barisan Nasional sebagai calon pilihan kita, sebagai parti kita yang kita pilih untuk memastikan Barisan Nasional dapat menang besar pada PRN kali ini, seterusnya dapat membentuk kerajaan yang kukuh.
kerajaan yang stabil bagi memastikan segala perancangan, segala dasar-dasar yang dirancang, yang kita rancang untuk pembangunan negeri kita ini dapat dijalankan dengan baik apabila kita mempunyai kerajaan yang kukuh dan stabil. Itulah sebabnya kenapa kita mengadakan PRN ini, mengapa kita perlu pilih Barisan Nasional ini, kerana kita mahu memberikan mandat yang penuh, mandat yang kuat, mandat yang sepenuhnya kepada Barisan Nasional. Kita tidak mahu lagi kerajaan yang kata orang kerajaan rojak, kerajaan yang tidak stabil. Bila kerajaan tidak stabil, kerajaan itu tiada majoriti, sebenarnya sukar untuk segala dasar ataupun segala pelan-pelan yang kita telah rancang untuk kita laksanakan. Jadi, akhir kata saya menyeru sekali lagi kepada pengundi-pengundi di luar sana untuk memilih Barisan Nasional pada 12 hari bulan nanti, dan kita mesti pastikan kemenangan bagi Barisan Nasional pada PRN Johor 2022. Terima kasih. Terima kasih kepada penceramah kita yang ketiga dan kepada semua penceramah kita pada hari ini. Jadi itu menandakan pengakhiran slot kali ini. Tapi jangan pergi ke mana-mana. Dipersilakan dan silakan terus follow, subscribe dan share segala apa posting daripada BN Comms Official. Facebook, Instagram, Twitter dan juga TikTok. Sekian, Assalamualaikum, selamat sejahtera.